Masa tu it's just like a normal day. Memang pagi tu saya memang ingat sampai sekarang, because it's the day where sampai sekarang saya terfikir, saya fikir, if I'm supposed to be there. You have the time. Sometimes I feel like I'm not supposed to be here. Because saya masa tu hari Sabtu hujan renyai. Sebelum tu dah hujan. Sebelum musim hujan kan. Tengah pagi tu hujan biasa, renyai. Saya masa tu sedang bersiap sedia, because the next day makcik saya nak bertunang di rumah tu. Jadi kita semua adik-beradik kena kemar rumah lah. Kemar rumah. Jadi saya bangun awal, kemar rumah. Mama dengan papa saya pergi pasar. Sebab esok nak buat kenduri, nak beli lauk lah, beli itulah ni kan. Kami adik-beradik kemar rumah. Vacuum, mop, apa semua kan. Orang gaji saya lap pinggan apa semua. Saya cakap dengan mak saya dah, saya sampai pukul 1 nanti saya nak pergi naik atas, pergi Highland Tower. Because my friend ada birthday. It's not like a kids birthday party, it's an adult birthday party. Just 3 of us. Kalau termasuk saya 4 orang. Masa tu umur saya 23 lah. 23. Saya cakap dengan apa? Okay, tak apalah, janji kemah dulu. Dia dengan makcik dia. Dia tinggal dengan makcik dia. Dan makcik dia masa tu holiday, bawa anak-beranak pergi ke luar negara. Tinggal dia seorang. Just the 4 of us. Just small group of friends. So cadangnya, malam tu kita nak pergi clubbing lah. Tapi saya kata, tomorrow I'm having my auntie is get engaged. I cannot join you all lah pergi clubbing. Then in that case, we have it in tengah hari. Petang you balik. You all pergilah malam tu. So it's like, supposed to be like sampai di rumah dia kita make up, we make up each other, pakai dress up, you know. That is supposed to be like that. It's supposed to be like that. So dengan hari tu saya dah siap bahagian saya punya kerja, saya dah siap, kita orang pun dah siap kemar-kemar. Saya mandi pukul 1 suku macam tu. Saya keluar bilik air, azan daripada surau Seri UK. Masa tu saya terdetik, saya kata, nak solat tak nak? Apa saya nak solat tak nak? Bila awal lah. Okay lah, solat dulu. Masuk balik bilik air, ambil wuduk, solat. Dah solat, dah siap-siap. Tengah pakai kasut tu kan. Saya tengah pakai kasut ni, kat luar tu. Pok Cina macam ni lah, tengah pakai kasut ni. Boom! Bergegar. Bila bergegar, saya ingat accident dekat Jalan Ulu Kelang. Because it always happen. Lori, bas. Sebab jalan tu kan sempit masa tu. 2 hala je. Lori nak potong, accident. Always happen. Lepas tu, tak macam mana saya dengar orang menjerit daripada atas. Menjerit? Macam kan? Bukan 1-2 suara. Macam like bergema tau suara tu. And then saya kata, apa pasal kat atas? Tu yang saya lari dengan adik-adik kita orang pun lari lah. Naik atas. Bila lari tu, bukan saya ingatkan saya seorang. Ada yang lain pun lari. Yang jiran-jiran semua keluar. Saya ingat jiran saya yang Mak Saleh tu keluar. Jiran saya yang doktor daripada Mumbai pun keluar. Isteri dia tanya, what's going on? What happened? I don't know. Lepas tu tengah lari-lari tu, saya dengar orang kata, Highland Tower is collapsed. Highland Tower collapsed. Masa tu lo nampak habuk tebal. So bila betul lah nampak asap tebal. Kat situ lo nampak asap tebal. Block C. Asap tebal. Saya tak boleh nak bayangkan. You tahu tak macam cerita, bila setiap kali saya tengok cerita Spiderman yang The Sandman tu. Masa asap macam tu, dia mengeluru ke depan macam tu lah. Masa tu lah saya dengar orang menjerit, orang menangis. Saya ni dah kaku dah. Saya berdiri di situ dengan adik-adik. Macam, tak tahu nak cakap. Mak ayah dah balik dah? Tak apa, belum lagi. Yang adik-adik saya kata, lepas tu saya nampak kereta lari, orang lari, orang dukung, orang lari, kereta
zoom, just zoom macam tu. Dia kata, save yourself, save yourself. Tapi kita masih berdiri kat situ kan. Saya pun heran, kenapa saya berdiri kat situ lama? Bila saya dah fikirkan balik, kenapa saya berdiri situ lama? But then this place is block C salah saya. And then I'm supposed to be there. I'm supposed to be there. I carry that for years tau. Years I carry. I'm supposed to be there. Nampak ada orang tu zoom kereta dia takut sebab rumah dia bawah Highland Tower. Dia takut nanti ada gegaran, nanti rumah dia jatuh tu, dia lari buat kereta dengan anak-anak dia dalam kereta. I don't know, I pun tak kenal siapa, but I remember dia kata lari, dia kata run, dia kata save yourself, dia kata. Sebab dia ingat masa tu gempa bumi ke apa kan, sebab rumah dia betul-betul bawah Highland Tower tu. Seram. Lama tu kan tengah duk kios-kios tu, ada orang kata balik kata call the police apa semua ni. Okay, adalah orang kawasan kat situ rumah tu, ada satu rumah dia telefon polis dah. Dia kata I've called the police, they're on their way. Tapi mula-mula datang polis tak banyak, tak ramai, sebab mungkin dia orang ingat kes biasa tau, macam runtuh biasa lah. Saya fikir kali tengok macam tu, terperanjat tau, terperanjat, semua terperanjat. And then pukul 3, I think around pukul 3, 3:30 macam tu, baru ramai polis datang mula. And then followed by wartawan, followed by orang ramai. Itu starting from there, ramai. Makin lama, makin ramai. Mak saya balik pukul 3 tu, dia kenapa tak boleh masuk pasal masa tu jalan dah jam. Dia heran, kenapa awas, apa jadi ni? Ramai orang tiba-tiba sebab situ kawasan tu tak ada orang. Kawasan tu bukan kawasan perumahan yang biasa-biasa ramai orang kan. I kata, Mak, Highland Tower runtuh. I tak tahu dia runtuh macam mana. Ada dia know. Yang I tahu dia runtuh masa tu. So, padahal pun ramai orang. Dan polis, itulah, masa tu lah. Sampailah beberapa bulan, nanti 6 bulan kot. Ramai. Sentiasa ada je orang, ada je. Orang mula datang, wartawan mula datang. Dan menteri pun mula datang. Kan? Tu diorang ingat, ramai yang tanya saya, is it a party yang dia kata bukan itu. This is supposed to be a secret party. Between us 4 friends. Okay, mula-mula macam ni tau. Apa yang saya faham lah daripada cerita daripada orang yang menyelamat ni lah, penyelamat, bomba, polis apa semua ni. Diorang masa mula-mula tu tak boleh kacau kawasan. Because gegaran masih berlaku. Jika mereka korek, ambil backhoe pun, takut bila gegaran akan jatuh lagi bangunan. Bangunan akan jatuh. Atau bukan jatuh, terbenam lagi. Susahlah diorang nak cari mayat. So, tu yang diorang kena tunggu dulu sampai hilang gegaran. And also, yang kedua, kita dulu tak ada teknologi, kita tak ada pengalaman. First time lah tu. Tiada pengalaman masa tu. Nak selamat macam mana, nak apa. Jadi, yang panjat kat atas-atas tu je lah. Yang atas tu kan, yang bangunan tu ni jatuh, atas-atas ni lah. Itu balcony rumah orang? Balcony. Tu maksud balcony tu? Balcony. Masuk tu. So sebab tu, after 1 month or 2 months, I think 1 month lah saya rasa, penyelamat yang berpengalaman daripada Holland datang kan, beramai-ramai sebagai volunteer. Diorang berpengalaman dengan bangunan runtuh, boleh korek, ada teknologi korek sampai ke dalam. Tunggu diorang punya tim. Diorang punya pasukan ni. Masa tu tak ada, kita tak ada. Itu pun saya dengar cerita juga daripada orang yang dekat situ. Diorang kata diorang dengar orang minta tolong. Nak korek, nak apa, diorang tak tahu kat mana. Ada tu pasukan penyelamat yang daripada Holland tu datang. Denmark datang tu, diorang buka lift. Bau berlimpangan dalam tu.
I think they have passed dan meninggal mungkin 3 hari, 4 hari. Sebab diorang masih dengar orang ketuk lagi. Orang dengar ketuk. Tu yang diorang buka lift. Buka lift. Tak ada. Tak tahu berapa mayat, I don't know. Tapi tak ada seorang pun yang selamat. Tu diorang dengar, heran mana datang bunyi ketuk. Sedangkan sebelum tu diorang dengar. Yang Itu Make Indonesia dengan anak dia yang dapat. Itu sebab diorang duduk kat atas tu. Bahagian atas. Oh, that means yang rumah blok atas blok ini Tumbang macam ni. Inilah. Yang kat atas ni kalau selamat, selamat lah. Adalah jumpa kan. Ada mayat pun ada. Yang bawah ni. Terbenam pun. Sebab itu pun sekejap-sekejap diorang kena berhenti sebab masih ada gegaran. Bila berhenti, baru diorang buat kerja balik. Ada gegaran, stop balik. Stop 3-4 jam. Lepas tu sambung balik. Itu yang lambat. Sorry to ask. Your friend was yang I dengar it's bawah, bahagian bawah. Tak dapat jumpa. tak sebelum tu jumpa. pernah pergi rumah tu tak pernah? Pernah. Banyak 2-3 kali. Dia sendiri. Dia. Saya bila nanti dia boring seorang-seorang kat rumah, come over to my house. Tengok movie. Okay, dia pasang video. Sebab makcik dia selalu outstation dengan suami dia. They have a business, advertising business. Dulu graphic business and advertising one big hell of business kan. So diorang banyak pergi Hong Kong, pergi Singapore. So always outstation. Dan dia pun bekerja dengan makcik dia. So bila makcik dengan pakcik dia outstation, dia seorang kat rumah. Macam tu lah. Tapi dia kata malah nak pergi rumah you leceh lah. Dia datang rumah I lah. Rumah you, adik-adik you lah. Malah lah. I tak suka. Okey lah. I pergi lah. Sian. Nangis tau. I lagi nangis. Kata if I don't stop, you know, if I make a decision, tuang lah kan solat ni. Tuang lah. Would I be alive today? Would I be alive today? I have to carry that lah. Lama. Sebenarnya saya dah lama nak simpan. Lama dah. Lama saya. Saya tak cerita kat siapa-siapa. I carry that. Cuma bila saya baca satu orang tu tulis tentang dia sebagai frontliner kan. Dia mula-mula tulis bulan Oktober tu. Dia cerita bagaimana dia, pengalaman dia sebagai frontliner di Highland Tower. Then I decided, ada ke nak tulis. Nah, I pun tak sangka jadi viral. I thought honestly, I just cerita atas pengalaman sendiri. I didn't expect it to go viral. Because wherever I write, tak pernah pun viral. Kan? I sometimes wonder juga. Why? Kalau sometimes is orang kata Allah lebih mengetahui kan? Allah lebih mengetahui.